TV KPM. Didik TV KPM. Nabiha, kenapa Nabiha? Ni lah Mama, Nabi tak faham lah soalan ni. Baca doa tak tadi sebelum mula belajar? Okey, baca doa. Mana tahu lepas baca doa dibukakan hati. Baik Mama, baca doa tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sebelum mulakan apa-apa pekerjaan, sentiasa ingat Allah terlebih dahulu. InsyaAllah segala pekerjaan akan dimudahkan. Mula Nabiha. Kasih Mama. Mira, oh Mira. Ya, apa dia Ramawati? Saya nak tanya sikit, boleh tak? Boleh. Apa tu? Saya nak tanya, dulu masa awak kecil-kecil, sebelum belajar, awak baca doa tak? Kadang-kadang tu saya baca. Tapi kalau tak ingat, bacalah masa tengah-tengah belajar tu. Ingat balik, baca doa ke tak? Tapi semestinya wajiblah saya baca doa. Sebab nak mudahkan belajar ilmu saya dapat tu. Okey, bagus Mira. Mestilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa dari mana? Saya tadi pergi tandas sebentar. Lepas tu saya dah ready nak mula belajar ni, Ustazah. Okey, tapi bagus, Nisa, saya nak tanya. Ya? Dulu sebelum kita mula belajar, sebelum Nisa mula belajar dulu, Nisa baca doa tak? Mestilah baca doa, Ustazah. Barulah rasa ilmu tu senang nak masuk dengan kita. Okey, baiklah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa, satu lagi subjek menarik yang akan kita bincangkan dan sama-sama buat aktiviti. Jangan lupa untuk terus menonton kami selama 1 jam kami bersiaran. Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel atau cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Seperti biasa, kita ada subjek menarik iaitu hari ini kita akan belajar dengan subjek pendidikan Islam di mana tajuk kita adalah ilmu dituntut, adab dipelihara. Ada kena-mengena dengan perbualan Nisa dan ustazah-ustazah kita sebentar tadi. Siapakah mereka? Jom sama-sama kita saksikan profil mereka. Jom semua kita ucapkan selamat datang kepada Ustazah Amira Ismail dari SK Putrajaya Presin 92 dan Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif dari SK Putrajaya Presin 51. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Hari ini satu lagi topik yang menarik untuk kita bincangkan. Saya pun tak sabar-sabar dan saya sebenarnya ada kawan-kawan yang tunggu nak masuk kelas dengan saya. Jadi jom kita jemput kawan-kawan kita. Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai kawan-kawan, kita ada kawan-kawan dari 3 sekolah yang berlainan iaitu SK Putrajaya Presin 92, SK Putrajaya Presin 51 dan SK Pengkalan Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur. Jadi jom kita berkenalan dahulu ya dengan mereka, cikgu. Boleh. Jom kita persilakan Adi, sila perkenalkan diri Adi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Muhammad Adi bin Muhammad Afiq. Nama panggilan saya Adi. Adi, baiklah, terima kasih Adi. Seterusnya kita nak jemput untuk perkenalkan diri. Silakan Kisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kisha Farha binti Rofiah. Nama panggilan saya Kisha.
Baik Kisha, terima kasih. Seterusnya kita ada adik Akif. Silakan Akif. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akif Zuluddin bin Izur Rahim Rizal dan nama panggilan saya ialah Akif. Baiklah Akif, terima kasih. Seterusnya kita ada adik Aisyah. Silakan Aisyah. Hai, Assalamualaikum. Saya ni Aisyah Zafira binti Temuris. Boleh panggil saya Ni. Panggil Ni. Baik, okey adik Ni. Silakan. Seterusnya kita ada Fatih. Silakan Fatih. Nama saya Mehmet Fatih bin Muhammad Salih. Panggilan saya adalah Mehmet. Mehmet, okey. Baiklah, terima kasih. Seterusnya kita ada Ain Zulaika. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Laikal binti Azhari. Panggilan saya Ain. Okey Ain, terima kasih. Itu dia ke-6 kawan-kawan kita untuk tajuk kita hari ini, iaitu ilmu dituntut, adab dipelihara. Sebelum kita mulakan Ustazah, saya kira tadi Ustazah pun ada sebut baik untuk kita baca doa. Ya, betul. Baca doa. Jadi kita nak panggil siapa untuk tolong bacakan doa ni Ustazah? Kita panggil adik Akif Izzuddin. Okey Akif, jom kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik Akif di atas bacaan doa tersebut. Hari ini subjek pendidikan Islam di mana tajuk kita adalah ilmu dituntut, adab dipelihara. Jadi Ustazah Amira atau Ustazah Ramawati mungkin boleh kongsikan apa yang kita nak belajar hari ini Ustazah? Ya, baiklah Disa. Hari ini kita akan belajar ilmu pendidikan Islam tahun 3 bertajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Baiklah murid-murid. Murid-murid dah sedia ke nak belajar? Kalau dah sedia, cuba angkat thumbs up. Kalau dah bersedia adik-adik, bagi Kak Nisa double thumbs up. Dah petang dah? Okey, semua dah bersedia. Pandai, alhamdulillah. Okey. Sekarang Ustazah nak semua murid-murid buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 128. 128. Pendidikan Islam tahun 3. Yang di rumah pun boleh terus sama membuka buku teks. Betul. Sama-sama yang di rumah kita pun ulang boleh kaji. buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 128. 28. Baiklah. Okey, baik. Sebelum Ustazah lebih memberikan penerangan yang lebih lanjut, Ustazah akan menceritakan ada berapa bahagian ilmu. Ya. Bahagian ilmu ada 2, iaitu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okey. Ustazah nak akan terangkan apa pengertian ilmu fardu ain. Baiklah, cuba kita lihat. Iaitu ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Macam mana ilmu apa yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam ni? Okey. Ilmu apa? Contohnya solat fardu, puasa. Kenapa kita macam mana kita nak tahu ilmu apa solat ni? Setakat solat kan? Okey, sebenarnya ilmu apa yang kita perlu pelajari iaitu cara bacaan dia. Macam mana cara solat yang betul? Cara ambil wuduk. Okey, barulah solat kita sah dan diterima Allah Taala. Okey, kalau puasa, apa niat puasa? Macam mana nak cara baca niat puasa? Sebab itu dikata dikuasai oleh setiap umat Islam. Okey, dikuasai oleh setiap umat Islam. Kan? Kalau orang kafir memang dia takkan kuasailah benda tu kan. Orang yang bukan Islam dia tak kuasai. Okey? Sebab apa? Solat fardu dan puasa adalah wajib. Wajib untuk semua orang Islam buat. Kalau tak buat dapat dosa. Okey. Apa pula maksud pengertian fardu kifayah? Okey, fardu kifayah pula adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian sahaja umat Islam.
Ilmu apa yang sebahagian jemaah Islam ni kuasai ni? Contohnya, contohnya ilmu solat jenazah. Kenapa sebahagian jadi menguasai ilmu solat jenazah ni? Kalau Nisa. Mungkin Nisa nak belajar solat jenazah. Tapi Nisa nak belajar tak? Contohnya ilmu pertanian ke? Minat tak Nisa macam tu? Boleh juga ilmu pertanian kan? Menguntungkan juga tu. Ya, tak semua orang suka minat bertani. Ilmu masak-memasak. Tak semua orang suka ilmu masak-memasak. Betul. Sebab itu dianggap ilmu fardu kifayah. Bukan semua orang wajib belajar. Tapi kalau kita belajar, lebih bagus. Ya. Supaya kita pun dapat membantu orang lain. Ya, Baiklah penonton betul. di rumah, sebelum kita pergi kepada topik yang seterusnya, perbincangan kita akan berhenti seketika. Adik-adik jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, dan kita ada Ustazah Amira dari SK Putrajaya Presin 92 dan Ustazah Rahmawati dari SK Putrajaya Presin 51 serta kawan-kawan saya dari kedua-dua sekolah dan sekolah SK Pengkalan Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur. Jadi Ustazah, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan. Baiklah anak-anak, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan bacaan doa belajar. Tadi dekat awal kita dah baca doa belajar. Di sini Ustazah nak tekankan lagi sekali bahawa sebelum belajar kita mesti sentiasa amalkan membaca doa supaya kita punya pelajaran pada hari itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustazah nak jemput ni Aisyah Zafira untuk membacakan doa belajar. Boleh ni Aisyah Zafira, bacaan doa belajar. Bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Bagus adik Aisyah. Baiklah, Ustazah nak cuba murid lelaki pula. Apa kata adik Akif Izzuddin pula baca doa? Ustazah nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Amin. Bagus. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baiklah. Okey, kita tengok lagi sekali bacaan doa sebelum belajar. Pastikan sebelum kita berdoa tu mestilah angkat kedua tangan separas bahu. Okey, jangan tak naklah goyang-goyang. Kena duduk dalam keadaan yang tenang dan beradab. Fokus mata tu tengok ke tapak tangan kita. Kemudian sambil berdoa, niat di hati kita nak belajar kerana Allah Ta'ala. Kita pun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apakah maksud dia? Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pastikan anak-anak sentiasa mengamalkan membaca doa belajar sebelum belajar. Tak apa kita baca doa banyak kali. Kalau kita rasa susah, kita baca je doa ni banyak-banyak kali. Tak apa kita baca 10 kali pun tak apa, tidak mengapa. Okey, baiklah kita teruskan lagi pembelajaran kita. Kita ada kuis. Ada soalan. Kita ada soalan. Anak-anak semua bersedia ya? Bersedia semua? Okey, sedia semua. Okey. Kita lihat apakah soalan dia.
Okey, soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah ilmu fardu ain? A. Bermain PS5. C. B. Membasuh pinggan. C. Bermain badminton. Dan D. Solat fardu. Baiklah murid-murid. Jawapan dia apa, adik-adik? Apa jawapan dia? Okey, cuba angkat. Adakah A? Saya seorang je kejap. Tak ada lagu raja. Okey, ada lagi seorang. Okey, baik. Semua murid Semua angkat. jawab D. Semua anak-anak murid memilih jawapan. Adi yang terbalik. Adi terbalik jawapan awak. Terbalik kertas adik tu. Terbalik. Okey, ya betul. Okey, semua murid memilih jawapan D. Baiklah, D. kita lihat apakah jawapan dia. Ya, D. betul. Solat fardu. Tahniah. Okey, good. Bagus. Saya Tahniah. takut adik-adik kita tadi terpengaruh PS5. PS5. Okey, kita lihat apakah soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah ilmu fardu kifayah? A. Menggosok gigi. B. Mandi. C. Solat jenazah. Ataupun D. Berwuduk. Mana satu anak-anak? Pilih salah satu. Jawapan Mana adik-adik, jawapan? sila angkat jawapan adik-adik. Semua Ya. jawab C. Semua Ni Aisyah tak jawab nampak C. terbalik. C. Solat jenazah. Kita lihat apakah jawapan dia. Ya, betul. C. Solat jenazah. Saya baru nak tanya, mereka pasti ke dengan jawapan mereka ni? Bukan berwuduk ya? Okey. Baik. Okey, seterusnya kita lihat apakah soalan yang ketiga. Berikut merupakan adab menuntut ilmu kecuali apa dia? A. Ikhlas. B. Menunjuk-nunjuk. C. Berdoa. Ataupun D. Hormat guru. Pilih salah satu. jawapan. Apa jawapan dia? Nisa rasa apa jawapan dia? Saya rasa jawapan dia, saya rasa macam B. Kita tengok adik-adik. Jawapan dia sama tak dengan Kak Nisa? Semua jawab B juga, cikgu. Ya, semua murid menjawab B. Kita lihat. Oh ya, betul. Menunjuk betul. Bukan jawab. Okey, kita lihat soalan yang terakhir. Antara kepentingan adab menuntut ilmu ialah apa dia? A. Ilmu bertambah berkat. B. Dapat dosa. C. Membuang masa. Ataupun D. Menyusahkan diri. Yang mana satu jawapan dia? Cuba jawab. Pentingnya kita. Okey, semua murid memilih jawapan A. Ya, betul. Ilmu bertambah berkat. Okey, mumtaz. Tahniah semua. Tahniah untuk adik-adik semua. Bagus. Baguslah mereka mengikuti pelajaran setakat ini dengan sangat baik. Yang di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan bersama-sama. Baiklah Ustazah. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah murid-murid, Ustazah nak awak semua angkat apakah hashtag kita pada hari ini? Ya. Ya, apa hashtag kita Apa murid-murid? hashtag kita? Apa hashtag kita? Ilmu. Okey. Hashtag. Okey, Ustazah nak Mehmet Fatih cuba bacakan apa hashtag kita pada hari ini, Fatih. Silakan. Mehmet Fatih. Ilmu pelita hidup. Okey, good. Bagus. Ilmu pelita hidup. Okey, baik. Adik Ain, apa hashtag kita pada hari ini? Ilmu pelita hidup. Okey, ilmu pelita hidup. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, kita ada aktiviti. Ustazah mahu semua murid-murid di dalam Google Meet cuba angkat contoh tokoh ilmuwan yang kamu suka, yang kamu kagum, yang idola kamu. Awak suka siapa tokoh ilmuwan? Okey. Ada yang semua sama angkat. dengan saya tak? Ibnu Sina. Tengok sikit. Wow. Okey. Fadilah Kita Kamsah. mulakan dengan adik Akif Izzuddin. Siapakah tokoh ilmuwan yang kamu suka? Paling suka. Siapa Akif, Izzuddin? boleh ceritakan Akif, tak cuba. siapa tokoh pilihan Akif? Siapa tokoh pilihan Akif? Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah. Oh, bagus. Tokoh. Okey. Sebab apa Akif pilih dia? Kenapa Akif pilih dia? Seorang pakar motivasi. Pakar motivasi. Mesti Akif suka mendapatkan Motivasi. orang positif ya. Ya, betul. Positif. Baiklah. Seterusnya, kita nak minta siapa kongsikan Ustazah? Kita minta adik Ain Zulaika pula kongsikan. Siapakah tokoh Ain ilmuwan Zulaika. yang awak suka? Okey, siapa Ni terkenal ni tokoh ni. Silakan Ain Zulaika. Siapa? Saya tak nampak. Okey. Ustaz? Angkat lagi tinggi sikit. Okey. Okey, nampak. Siapa tu, Ain? Siapa tu Ain? Sebutkan nama. Ustaz Abiliu. Ustaz Ebi Liu. Kenapa apa suka dengan Ustaz Ebit Liu? Kenapa suka Ustaz Ebi Liu? Suka orang
suka menolong orang yang susah. Okey, sebab Ustaz Abid Liu suka menolong orang yang susah. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak tengok tokoh pilihan adik Mehmet Fatih. Siapakah tokoh pilihan awak? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Okey. Kenapa tu Mehmet? Kenapa suka Ustaz Kazim? Kenapa suka Ustaz Kazim? He best. He best. Sebab dia best. Dia best. Dia Sebab best. Ustaz Kazim best. Suka Okey. tengok Ustaz Kazim cakap kan? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Siapa lagi yang Ustazah tak tanya? Kisha. Adik Kisha, siapakah tokoh pilihan anda? Ustaz Abdullah Hairi. Ustaz Abdullah Hairi. Cuba angkat gambar. Ustaz Abdullah Hairi. Okey. Kenapa minat dia? Kenapa Siapa suka tu? Ustaz Abdullah Hairi ya? Sebab dalam ceramah dia menyelitkan unsur jenaka. Oh, dia suka buat lawak. Unsur jenaka dalam menyampaikan ceramah. Jadi kita pun boleh terima dengan baik sekali. Ya, Baik. betul. Tak bosan orang cakap. Betul. Okey. Tadi saya tengok ada yang suka Profesor Muhaya. Siapa Siapa tadi pilih Profesor Muhaya? Adik-adik. Oh, Ya. adik-adik. Boleh kongsikan tak kenapa suka Prof Muhaya? Kerana saya suka mendengar ceramah motivasi beliau. Kerana beliau sangat positif dan optimis. Wow. Positif dan optimis. Ya, Dua nilai yang hebat. sangat-sangat baik untuk kita contohi. Contohi, betul. Baiklah, ada lagi ke yang Ustazah terlupa nak tanya? Mehmet Fatih Ustazah dah tanya. Kisha pun dah. Adik Ustazah Ain dah tanya. ya? Ain. Ain. Ain pun dah. Rasanya semua dah Ni kan. adik Aisyah ke bukan? Siapa yang Ustazah belum tanya? Ustazah belum. Ni Aisyah Okey. boleh kongsikan. Ni Ni Aisyah. Aisyah. Okey, ni Aisyah. Tadi siapa tokoh pilihan? Ni Aisyah. Okey, Siapa siapakah tu? Ni macam tokoh? sama. Kebetulan ada dua tokoh yang sama, tak apa. Sebutkan Aisyah, siapakah tokoh ilmuwan yang Aisyah suka? Sebutkan. Ustaz Abid Liu. Kenapa anda memilih Ustaz Abid Liu? Sebab dia suka menolong orang. Sebab dia suka Ya. menolong orang. Saya percaya bila kita tengok orang melakukan kebaikan, menyebarkan positivity, senang untuk kita suka dan minat kerana itu perkara kita boleh contohi. Baiklah, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita tentang tokoh pilihan masing-masing dan kenapa mereka meminati insan-insan yang mereka telah tunjukkan sebentar tadi. Adik-adik di rumah pun boleh fikirkan dah sekarang ni siapa agaknya tokoh yang memberikan inspirasi kepada adik-adik. Baiklah, kita akan bergerak seketika kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan kita ada Ustazah Amira dari SK Putrajaya Presin 92 dan Ustazah Rahmawati dari SK Putrajaya Presin 51 serta kawan-kawan saya dari kedua-dua sekolah dan sekolah SK Pengkalan Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur. Jadi Ustazah, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan. Okey, baiklah anak-anak, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan bacaan doa belajar. Tadi dekat awal kita dah baca doa belajar. Di sini Ustazah nak tekankan lagi sekali bahawa sebelum belajar kita mesti sentiasa amalkan membaca doa supaya kita punya nak pelajaran pada hari itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustazah nak jemput ni Aisyah Zafira untuk membacakan doa belajar. Boleh? Ni Aisyah Zafira. Bacaan doa belajar. Bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Okey, baik. Bagus adik Aisyah. Baiklah, Ustazah nak cuba murid lelaki pula. Apa kata adik Akif Izzuddin pula baca doa. Ustazah nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Amin. Bagus. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baiklah. Okey, kita tengok lagi sekali bacaan doa sebelum belajar. Pastikan sebelum kita berdoa tu mestilah angkat kedua tangan separas bahu. Okey, jangan tak naklah goyang-goyang. Kena duduk dalam keadaan yang tenang dan beradab. Fokus mata tu tengok ke tapak tangan kita. Kemudian sambil berdoa, niat di hati kita nak belajar kerana Allah Ta'ala. Kita pun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apakah maksud dia? Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pastikan anak-anak sentiasa mengamalkan, membaca doa belajar sebelum belajar. Tak apa kita baca doa banyak kali. Kalau kita rasa susah, kita baca je doa ni banyak-banyak kali. Tak apa kita baca 10 kali pun tak apa. Tidak mengapa. Okey, baiklah kita teruskan lagi pembelajaran kita. Kita ada kuis. Ada soalan. Kita ada soalan. Anak-anak semua bersedia ya? Bersedia semua? Okey, sedia semua. Okey. Kita lihat apakah soalan dia. Okey, soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah ilmu fardu ain? A. Bermain PS5. C. B. Membasuh pinggan. C. Bermain badminton. Dan D. Solat fardu. Baiklah murid-murid. Jawapan dia apa adik-adik? Apa jawapan dia? Okey, cuba angkat. Adakah A? Saya seorang je kejap. Tak ada lagu raja. Okey, ada lagi seorang. Okey, baik. Semua murid Semua angkat. jawab D. Semua anak-anak murid memilih jawapan. Adi yang terbalik. Adi terbalik jawapan awak. Terbalik kertas adik tu. Terbalik. Okey, ya betul. Okey, semua murid memilih jawapan D. Baiklah, kita lihat apakah jawapan dia. Ya, D. betul. Solat fardu. Tahniah. Okey, good. Bagus. Tahniah. Saya takut adik-adik kita tadi terpengaruh PS5. PS5. Okey, kita lihat apakah soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah ilmu fardu kifayah? A. Menggosok gigi. B. Mandi. C. Solat jenazah ataupun D. Berwuduk. Mana satu anak-anak? Pilih salah Jawapan satu. adik-adik, Mana jawapan? sila angkat jawapan adik-adik. Semua Ya. jawab C. Semua Ni Aisyah tak jawab nampak, C. terbalik. C. Solat jenazah. Kita lihat apakah jawapan dia. Ya, betul. C. Solat jenazah. Saya baru nak tanya, mereka pasti ke dengan jawapan mereka ni? Bukan berwuduk ya? Okey. Baik. Okey, seterusnya kita lihat apakah soalan yang ketiga. Berikut merupakan adab menuntut ilmu kecuali apa dia? A. Ikhlas. B. Menunjuk-nunjuk. C. Berdoa ataupun D. Hormat guru. Pilih salah satu. jawapan. Apa jawapan dia? Nisa rasa apa jawapan dia? Saya rasa jawapan dia, saya rasa macam B. Kita tengok adik-adik. Jawapan dia sama tak dengan Kak Nisa? Semua jawab B juga, cikgu. Ya, semua murid menjawab B. Kita lihat. Oh ya, betul. Menunjuk betul. Bukan jawab. Okey, kita lihat soalan yang terakhir. Antara kepentingan adab menuntut ilmu ialah apa dia? A. Ilmu bertambah berkat. B. Dapat dosa. C. Membuang masa. Ataupun D. Menyusahkan diri. Yang mana satu jawapan dia? Cuba jawab. Pentingnya kita. Okey, semua murid memilih jawapan A. Ya, betul. Ilmu bertambah berkat. Okey, mumtaz. Tahniah semua. Tahniah untuk adik-adik Bagus. semua. Baguslah mereka mengikuti pelajaran setakat ini dengan sangat baik. Yang di rumah pun boleh turut sama menjawab soalan bersama-sama. Baiklah Ustazah. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah murid-murid, Ustazah nak awak semua angkat apakah hashtag kita pada hari ini? Ya. Ya, apa hashtag kita murid-murid? hashtag kita? Apa hashtag kita?
Ilmu. Okey. Hashtag. Okey, Ustazah nak Mehmet Fatih cuba bacakan apa hashtag kita pada hari ini, Fatih. Silakan. Mehmet Fatih. Ilmu pelita hidup. Okey, good. Bagus. Ilmu pelita hidup. Okey, baik. Adik Ain, apa hashtag kita pada hari ini? Ilmu pelita hidup. Okey, ilmu pelita hidup. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, kita ada aktiviti. Ustazah mahu semua murid-murid di dalam Google Meet cuba angkat contoh tokoh ilmuwan yang kamu suka, yang kamu kagum, yang idola kamu. Awak suka siapa tokoh ilmuwan? Okey. Ada yang semua sama angkat. dengan saya tak? Ibnu Sina. Tengok sikit. Wow. Wow, okey. Fadilah Kita Kamsah. mulakan dengan adik Akif Izzuddin. Siapakah tokoh ilmuwan yang kamu suka? Paling suka. Siapa Akif, Izzuddin? boleh ceritakan Akif, tak cuba. siapa tokoh pilihan Akif? Siapa tokoh pilihan Akif? Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah. Oh, bagus. Tokoh. Okey. Sebab apa Akif pilih dia? Kenapa Akif pilih dia? Seorang pakar motivasi. Pakar motivasi. Mesti Akif suka mendapatkan Motivasi. orang positif ya. Ya, betul. Positif. Baiklah. Seterusnya, kita nak minta siapa kongsikan, Ustazah? Kita minta adik Ain Zulaika pula kongsikan. Siapakah tokoh Ain ilmuwan Zulaika. yang awak suka? Okey, siapa Ni Ain? terkenal ni tokoh ni. Silakan Ain Zulaika. Siapa? Saya tak nampak. Okey. Ustaz? Angkat lagi tinggi sikit. Okey. Okey, nampak. Siapa tu, Ain? Siapa tu Ain? Sebutkan nama. Ustaz Abiliu. Ustaz Ebit Liu. Kenapa apa suka dengan Ustaz Ebit Liu? Kenapa suka Ustaz Ebit Liu? Suka menolong orang yang susah. Okey, sebab Ustaz Ebit Liu suka menolong orang yang susah. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak tengok tokoh pilihan adik Mehmet Fatih. Siapakah tokoh pilihan awak? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Kazim. Uish. Okey. Kenapa tu Mehmet? Kenapa suka Ustaz Kazim? Kenapa suka Ustaz Kazim? The best. The best. Sebab dia Dia best? best. Oh, Dia sebab best. Ustaz Kazim best. Oh, suka Okey. tengok Ustaz Kazim cakap kan? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Siapa lagi yang Ustazah tak tanya? Kisha. Adik Kisha. Siapakah tokoh pilihan anda? Ustaz Abdullah Hairi. Ustaz Abdullah Hairi. Cuba Siapa angkat tu? gambar. Ustaz Abdullah Hairi. Okey. Kenapa minat dia? Kenapa Siapa suka tu? Ustaz Abdullah Hairi ya? Sebab dalam ceramah dia menyelitkan unsur jenaka. Oh, dia suka buat lawak. Unsur jenaka dalam menyampaikan ceramah. Jadi kita pun boleh terima dengan baik sekali. Ya, baik. betul. Tak bosan orang cakap. Betul. Okey. Tadi saya tengok ada yang suka Profesor Muhaya. Siapa Siapa tadi pilih Profesor Muhaya? Adik-adik. Oh, Ya. adik-adik. Boleh kongsikan tak kenapa suka Prof Muhaya? Kerana saya suka mendengar ceramah motivasi beliau. Kerana beliau sangat positif dan optimis. Wow. Positif dan optimis. Ya, Dua nilai yang hebat. sangat-sangat baik untuk kita contohi. Contohi, betul. Baiklah, ada lagi ke yang Ustazah terlupa nak tanya? Mehmet Fatih Ustazah dah tanya. Kisha pun dah. Adik Ustazah Ain dah tanya. ya? Ain. Ain. Ain pun dah. Rasanya semua dah Ni kan. adik Aisyah ke bukan? Siapa yang Ustazah belum tanya? Ustazah belum. Ni Aisyah Okey. boleh kongsikan. Ni Aisyah. Aisyah. Okey, ni Aisyah. Tadi siapa tokoh pilihan? Ni Aisyah. Okey, Siapa siapakah tu? Ni macam tokoh? sama. Kebetulan ada dua tokoh yang sama, tak apa. Sebutkan Aisyah, siapakah tokoh ilmuwan yang Aisyah suka? Sebutkan. Ustaz Abiliu. Ustaz Ebit Liu. Kenapa anda memilih Ustaz Ebit Liu? Sebab dia suka menolong orang. Sebab dia suka menolong orang. Saya percaya bila kita tengok orang melakukan kebaikan, menyebarkan positivity, senang untuk kita suka dan minat kerana itu perkara kita boleh
contohi. Baiklah, itu dia perkongsian daripada adik-adik kita tentang tokoh pilihan masing-masing dan kenapa mereka meminati insan-insan yang mereka telah tunjukkan sebentar tadi. Adik-adik di rumah pun boleh fikirkan dah, sekarang ni siapa agaknya tokoh yang memberikan inspirasi kepada adik-adik. Baiklah, kita akan bertindak seketika kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Ustazah Rahmawati dari SK Putrajaya Presiden 51, Ustazah Amirah dari SK Putrajaya Presiden 92 dan juga kawan-kawan yang turut sama berada dengan kita di sini. Tadi kita dah berbincang berkenaan dengan idola mereka dalam bidang ilmu ni. Siapa yang mereka suka? Ada yang kata Ustaz Abid Liu sebab suka kebaikan. Ada yang suka pakai motivasi dan sebagainya. Kalau macam saya kan, Ustazah kan, saya ada idola dekat Didik TV ni. Apa idola Nisa? Idola saya dia host yang terbaik dekat Didik TV ni. Nama dia Azhar Hilmi. Itu terpaling idola. Tak ada lagu raja kan. Nanti Azhar saya minta belanja tau. Okey, apa idola Nisa sendiri? Nisa Mesti sebenarnya ada. saya suka Ibnu Sina. Ibnu yang Sina. merupakan Kenapa tokoh tu? perubatan Islam yang sungguh-sungguh terkenal. Kebetulan pula masa saya sekolah dulu, kelas saya mesti nama Ibnu Sina. 3 Ibnu Sina, 4 Ibnu Sina, 5 Ibnu Sina. Ya, tapi tak jadi doktor lah. Dulu masa sekolah, masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, Nisa memang ada minat nak jadi doktor. Itu yang minat Ibnu Sina. Saya konon-konon dulu nak jadi doktor tapi takut darah. Alamak. Dia tengok katak pun mesti takut. Ya, kalau nak bedah katak tu alamak kan. Okey, itu adalah sebahagian daripada kita, orang kata apa, belajar, menimba ilmu. Macam kita telah bincangkan sepanjang episod ni. Adik-adik, kalau ada yang salah, jangan cepat putus asa, jangan marah-marah. Salah satu sifat ataupun adab untuk belajar adalah tadi sabar. Kan Ustazah kan? Jadi kalau buat salah, jangan malu, jangan marah dengan diri sendiri. Boleh tanya dengan cikgu, Ustazah, apa jawapan yang betul? Supaya kita dapat belajar. Itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Jadi adik-adik semua okey ya? Setakat ini, 1 jam ni, kalau okey, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yeay! Semuanya bersemangat hari ini. Yang di rumah pun alhamdulillah, semoga turut sama bersemangat dengan adik-adik kita di sini. Baiklah, sebenarnya kita nanya telah tiba di penghujung rancangan dah pun. Alah ni saya ke? Dalam banyak-banyak kita berbual-bual ni dah Tak pun tiba di penghujung rancangan dan waktu sangat-sangat cemburu dengan kita. Mungkin sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir daripada kita mulakan dengan Ustazah Amirah dulu, silakan. Daripada kita dah belajar banyak tadi. Okey, antara kelebihan orang yang berilmu ini adalah kita sentiasa dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Dan seterusnya dikasihi masyarakat. Kalau kita ada ilmu, orang pun suka. Betul. Orang akan sentiasa bertanya. Tak adalah dipandang rendah. Okey, dan seterusnya kita disayangi Allah. Lepas tu hidup kita pun tenang je. Sebab apa? Bila kita rasa gelisah, kita baca doa. Bila kita rasa gelisah, kita baca Quran. Kalau contohnya kita gelisah, kita tak tahu macam mana nak solat, macam mana nak baca Quran. Boleh tak kita baca? Jadi sebab itulah kita hidup kita tenang dan kita sentiasa berada di landasan yang betul. Dan orang yang berilmu ni, ada ilmu dia tidak akan pandang rendah pada orang yang tidak berilmu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang bongkak dengan ilmu dia. Allah tidak suka. Tetapi Allah suka kepada orang yang sentiasa menyebarkan ilmu dia, sentiasa gunakan ilmu ke arah kebaikan. Menggunakan ilmu ke arah kebaikan, sentiasa rendah diri dengan ilmu dia, sentiasa rasa nak belajar. Bak kata pepatah, carilah ilmu sehingga ke negeri China. Kan? Nak membayangkan walaupun di mana saja kita berada, carilah ilmu dekat mana di pun. negara mana pun carilah ilmu tu. Ilmu di mana-mana sahaja kita boleh cari. Kutiplah ilmu sebanyak mana yang mampu. Betul tu. Ustazah Rahmawati?
Okey, baiklah murid-murid, kita dah belajar banyak perkara pada hari ini. Kita dah tahu apa itu ilmu fardu ain, apa itu ilmu fardu kifayah, apa itu dalil menuntut ilmu, apa itu adab menuntut ilmu, apa itu kepentingan menuntut ilmu. Jadi, Ustazah harap murid-murid semua hendaklah mengamalkan semua yang telah kita pelajari pada hari ini. Ingat ya murid-murid, menuntut ilmu itu dituntut daripada buayan sampailah kita ke liang lahat. Okey, itu saja daripada saya. Baiklah, yang penting kita mesti merendah diri seperti Ustazah Amira sebutkan tadi, gunakan ilmu ke arah kebaikan untuk membantu orang lain, dan sebenarnya semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu sebenarnya kita tak tahu apa-apa. Rasa macam kita ni kurang ilmu. Betul. Jadi kita telah pun tiba di penghujung rancangan Ustazah. Saya kira Ustazah ada persembahan khas untuk kami di Didik TV, di mana Ustazah Amira dan Ustazah Rahmawati akan mendeklamasikan saja. Silakan. Ilmu kau tetap tersimpan dan terpendam dalam ingatan. Kerana kaulah orang menjadi pintar, dapat capai cita-cita demi masa depan dan negara. Baiklah, terima kasih di atas deklamasikan sajak tersebut. Jangan lupa untuk kita bertemu lagi di episod yang lain pula setiap hari di Didik TV KPM. Saya Nisa K. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM